bahawa adanya reincarnation, bahawa roh dan juga manusia yang ada pada zaman sekarang atau semua kehidupan berasal daripada kehidupan sebelumnya dan tidak ada permulaannya. Jadi roh itu qadim, tasalsul hawadith fil qidam. Kemudian Syekh Syekh mengatakan rad pertama ijma' salafus salih, ijma' al-anbiya, semua sekali mengatakan bahawa roh adalah makhluk, bukanlah qadim. Dan pemikiran begini, pemikiran berkaitan dengan adanya reincarnation atau rebirth tidak ada dalam fikrah umat Islam, dan tak pernah wujud, kecuali orang-orang yang kata Syekh, anak-anak muda yang semangat mempelajari falsafah atau semangat mempelajari anak muda yang akalnya lemah dan kata Syekh, hatta nabaratna bi rahmi man qasara fahmu fil kitab wa sunnah, sehingga anak muda yang lahirnya anak muda yang lemah pemahamannya terhadap Alkitab dan Sunnah. Kemudian Syekh berhujah, Syekh jawab, kerana anak-anak muda ni dia masih lagi mengaku sebagai Islam, dia bawa fikrah yang bukan daripada Islam. Jadi macam mana cara dia berhujah? Dia tetap cari hujah Al-Quran dan Sunnah. Sama juga ilmu kalam, dia ambil hujah kalimah usul yang dipegang, arad, jauhar contohnya, tak pernah, tidak, kalimah tu tak wujud dalam syarak, tak wujud, malah tidak merujuk kepada makna bahasa Arab yang asal. Kemudian dijadikan sebagai asas. Masalah ke mana apabila mereka beristidlal dengan ayat Quran untuk apa yang sebenarnya mereka ambil dari luar. Dan ini masalah yang berlaku dalam bab ilmu. Sebab tu kalau kita cerita, ada orang cerita sekarang, dia nak cerita tentang ilmu sains, cukup bincangkan ilmu sains dalam kerangka ilmu sains dan membuktikan kebenaran Islam melalui ilmu sains. Tidak perlu menggunakan istilah atau memaknakan istilah syarak terhadap ilmu-ilmu tersebut, kerana ilmu syarak perlu dikembalikan kepada syarak. Baik. Kemudian terakhir Syekh rad pada golongan yang berhujah mengatakan roh ni adalah qadim dengan kalimah kulir ruhu min amri rabbi. Rabbi, amri rabbi. Mereka kata amri rabbi, urusan Tuhanku, itu bermaksud ianya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaharat tentang ada dua jenis idafah dalam bahasa Arab. Satu idafah sifat kepada mausuf. Kita kata ilmu Allah, kalamullah, pendengaran Allah, itu sifat yang tidak boleh wujud kecuali ada mausufnya. Apabila diidafahkan sifat kepada mausuf ataupun diidafahkan sifat kepada Allah, artinya itu sifat Allah. Tetapi sesuatu yang wujud tersendiri, sesuatu yang bukan sifat, sesuatu zat atau sesuatu nak gunakan kalimah jauhar ke jisim ke atau objek ke apa sekalipun, yang wujud tersendiri diidafahkan pada Allah, dinamakan sebagai idafah tashrif. Contoh Baitullah, rumah Allah, itu bukan sifat Allah. Bait wujud dengan sendiri. Bila diidafahkan kepada Allah, dinamakan idafah tashrif. Idafah tashrif, untuk memuliakan. Rumah Allah artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Kaabah dinamakan Baitullah, masjid-masjid juga dinamakan sebagai rumah Allah. Baitun min buyutillah, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah, naqatullah wa suqiyaha, saifullah, dan sebagainya. Itu nama idafah tashrif wa takhsis. Idafah tashrif wa takhsis. Jadi kita tahu dua jenis idafah. Ini ulang kaji apa yang kita belajar pada minggu lepas. Kemudian kita bincangkan berkaitan dengan roh. Adakah roh diciptakan sebelum jasad atau selepas jasad? Kita dah tahu bahawa ada dua qaul. Tidak ada satu qaul yang lebih kuat daripada yang lain. Kita terima segala khilaf yang ada dan terpulang kita tarjih qaul mana. Qaul pertama mengatakan bahawa jasad tercipta dahulu sebelum roh, berdalilkan hadis Ibnu Mas'ud tatkala seseorang itu
Sesungguhnya seorang kamu diciptakan dalam perut ibu kamu dalam masa 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Kemudian disuruh malaikat untuk meniupkan ruh. Fayu'maru summa yu'maru fanufikha fi ruh wa yu'miru bi arba'i kalimat, yang macam mana kita belajar hadis Ibn Mas'ud. Tu hujah yang pertama. Qaul kedua kata apa? Tak, ruh tercipta dahulu, berdalilkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengambil mithaq ataupun perjanjian kepada manusia di alam ruh. Dan juga beristidlalkan dengan Nabi kisah atau beriwayat bahawa Nabi Adam alaihissalam ketika di Wadi Nu'man diperlihatkan kepadanya ruh ataupun diperlihatkan zuriat anak-anaknya, diperlihatkan kepada ruh zuriatnya. Dan Nabi Adam nampak semua sekali berbentuk seperti makhluk yang kecil. Dan Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, lihat kepada untuk diberikan sebahagian umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Kisahnya panjang. Yang penting ruh dah ada pada awal kejadian. Jadi qaul khilaf yang kita dah bincangkan secara detail sekadar untuk mengingatkan. Hari ini kita kemudian ada lagi perbincangan berkaitan ruh, adakah dia jisim ataupun aurat. Ini semua kita dah bincangkan. Hari ini kita bincang tentang apa? Tajuk ni juga tajuk berkaitan dengan bahasa. Walinnasi fi musammal imani. Dalam bab muka surat 211. Kat bawah sekali. Bawah sekali. Orang ramai berselisih pendapat dalam menjelaskan makna yang dinamakan manusia. Al-insan. Al-insan ni apa? Musammal insan. Apa arti isim? Kita ada isim, ada musamma. Dia kata al-ismu ala musamma. Contoh kalau orang tu cantik, handsome, nama dia Jamil. Orang dia handsome, nama dia Jamil. Kita al-ismu ala musamma. Nama macam orangnya. Nama macam orangnya. Kalau orang tu tinggi, terlampai, nama dia Tawil. Al-ismu ala musamma. Jadi al-isim nama dia. Orangnya nama musamma. Nama saya Syafiq. Orangnya saya lah. Nama saya dan orangnya. Nama asal lah. Walaupun ramai sebut nama saya Syafiq tak kenal. Ramai tak kenal Abu Mubarak. Okey, al-ismu Syafiq apa maksud dia? Orang yang ada sifat syafaqah. Mungkin kot, betul kot. Ada sifat belas kasih, baik, macam tu kan. Jadi kalau baik betul, ada sifat syafaqah, kesianan, baik, al-ismu ala musamma. Tapi ada orang nama dia Jamil, mukanya hodoh contoh. Dia kata apa? Al-ismu ala ghairi musamma. Al-ismu ala ghairi musamma. Nama tak macam orangnya. Nama tak macam orang. Okey, anda nak fahamkan istilah isim dan musamma aja. Semua tadi contoh je. Isim nama, musamma empunya nama. Okey. Insan, kalimah insan atau manusia, isim insan, nama insan, musammanya apa? Yang memiliki, yang pegang kalimah insan. Badan ke roh? Kita akan bincangkan tentang roh. Jasad ataupun roh. Yang dinamakan insan mana satu? Jasad atau roh? Ini yang dibincangkan. Sebab tu dah cakap perbincangan kita ni 2-3 minggu tak berapa, iman tak berapa tambah sangat. So perbincangan dalam bab-bab yang khilaf, yang ulama kata khilaf istitraf. Mana perbincangan tambahan yang tak dibincangkan oleh salafus salih. Tapi kita bincangkan juga untuk kita faham. Paling kurang tahu dulu ulama bincang begitu. Okey. Jadi mereka berselisih tentang makna insan. Adakah ruh sahaja? Maksudnya insan siapa? Kalimah insan tu merujuk pada siapa? Adakah rujuk pada ruh atau rujuk pada badan? Insan ni siapa? Manusia. Ruh ke badan? Satu kata ruh. Ruh tu insan. Tak ada ruh, mana insan tu mayat. Mayat dia kata. Bukan insan. Ada kata roh tu badan. Satu kata roh. Roh tu yang sebenar, itu yang roh itulah kita sampai hari kiamat, beroh lah. Yang badan ini
binasa. Mazhab yang kata yang diri kita adalah roh kita. Ada yang kata jasad. Jasad itu yang namanya insan. Manusia itu mesti lihat pada insan. Keinsanannya itu badan dia. Ada yang kata ketiga, kedua-duanya sekali. Takkan nama insan kecuali roh dan jasad bersama. Atau setiap dari keduanya. Artinya badan pun dipanggil insan, roh dipanggil insan. Perselisihan ini di kalangan mereka berlaku terhadap yang menuturkan dan bahan yang dituturkan. An-natiq wal mantuq ni an-natiq wa nutquh. Okey, sambung sikit faham. Kadang-kadang insan digunakan terhadap salah satu dari roh dan jasad dengan disertai oleh kaitannya, begitu juga dengan kalam. Tak faham sudahlah. Bab ini tapi nak tekankan jugalah, supaya kita tengok bahasa Arab dia. Tengok bahasa Arab. Okey. Kata Syekh, wa hadhihi al-aqwal al-arba'ah lahum fi kalamihi hal huwa al-lafz faqat aw al-ma'na faqat aw huma aw kullun minhuma fal khilafu bainahum fi an-natiqi wa nutqi. Syekh kata, khilaf sekarang ni, adakah roh sahaja, insan tu adalah roh, atau insan tu adalah jasad, atau insan adalah gabungan antara roh dan jasad, atau insan ni roh pun boleh, jasad pun boleh. Okey, ada empat qaul. Kata Syekh, wa hadhihi al-aqwal arba'ah lahum fi kalamihi hal huwa al-lafz faqat aw al-ma'na faqat aw huma aw kullu minhuma. Khilaf ni khilaf lafaz sahaja. Lafaz je lain, hakikatnya dia orang maksudkan sama. Awil makna, artinya khilaf pada bukan pada lafaz, khilaf pada makna, memang mereka faham berbeza. Awihuma, atau makna pun mereka khilaf, lafaz pun mereka khilaf. Yang penting perkataan selepasnya, wal haqqu, dan yang betul adalah annal insana ismun lahuma wa qad yutlaqu ala ahadihima biqarinatin wa kadzalikal kalam. Yang betulnya insan adalah nama dikatakan sebagai manusia atau insan apabila bergabungnya dua perkara ini. Ada jasad, ada roh, baru dinamakan sebagai insan. Itu asal. Dan kadang-kadang diguna pakai untuk salah satu daripadanya apabila ada qarinah. Apabila ada qarinah, iaitu dalam konteks ayat kita faham, oh maksud kat sini adalah roh, atau maksud sini adalah jasad. Kata, wahai insan, dirimu akan binasa. Contoh kan? Jasad lah. Sebab roh tak binasa. Jadi ada 8 perkara yang tak binasa. Apa dia 8 tu? Ulang balik. Apa dia? Arash, kursi, qalam, loh, jannah, an-nar, ruh, ajbuz zam. Ada 8. Tak lupa 8 ya. Kita ada 8 perkara yang tak binasa. Allah cipta dan Allah Subhanahu taala tidak binasakannya. Tapi adakah dia ni jadi dia sifat baqa? Adakah dia menyamai Allah Subhanahu taala? Tak. Sebab dia bergantung pada Allah pada tiap-tiap keadaannya. Ruh walaupun dia tak binasa, tapi tiap-tiap keadaan, dia makhluk yang lemah, makhluk yang memerlukan bantuan Allah pada setiap perkara. Jadi bila kita cerita ada makhluk yang tak binasa, Allah tak binasakan, Allah SWT tetap mengatur. Allah SWT telah mencipta dan tetap mengatur. Sebab itulah istidlal ahli kalam yang mengatakan bahawa berdalilkan alam ni baru dengan arad dan jauhar. Ahli falsafah arad macam mana? Kata, kalau kata arad, alam ni baru. Kenapa baru? Sesuatu alam ini adalah sesuatu yang adanya jauhar, atau sesuatu yang berjauhar, yang berobjek dan bersifat, objek dan sifat. Ya, tiap-tiap yang ada jauhar sifat dia adalah alam. Tiap-tiap yang ada jauhar dan sifat itu adalah alam. Jadi alam adalah objek. Objek, kata ahli kalam atau ilmu mantik kata, suatu objek mesti ada yang menciptakan. Jadi tidak boleh wujud sendiri. Sesuatu mesti
wujud sendiri, tak boleh wujud sendiri, mesti ada yang menciptakan. Jadi sesuatu memerlukan kepada penciptanya. Kata ahli falsafah lain juga apa? Kalau macam tu, lepas Allah cipta dia tak perlu Tuhan lah. Allah ciptakan dia perlu Tuhan lagi tidak? Kalau dalil bahawa Allah tu wujud hanya pada dalil jauhar dan arad, dan itulah juga imannya sah sebagainya, artinya lepas beriman bahawa dia diciptakan Tuhan, kemudian dia berurus diri sendiri. Macam mana dalam sebagian falsafah kata, Tuhan ciptakan alam tu Allah biarkan sendiri. Allah ciptakan Nur Muhammad yang cipta sendiri. Allah hanya ciptakan Nur Muhammad yang mencipta unsur-unsur api, air dan sebagainya sehingga wujudnya alam. Falsafah begini, macam mana? Suatu kaedah ilmu kalam tidak menjawab persoalan agama dan tak sesuai dengan sains. Mana sains kata semua benda mesti objek, mesti ada jauhar dan arad. Tak sesuai. Walaupun diistilahkan jauharun basit, jauharun macam kita bincang sebelum ni, jauhar tertib atau murakab dan sebagainya, tetap tidak menjawab soalan. Jadi biarlah ilmu sains ke ilmu apa dibincangkan, kekalkan ilmu tu dalam kerangka dia. Jangan tarik ayat Quran dan hadis ataupun ambil ilmu tu sebagai alat sebagai bahasa untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup Quran Sunnah. Al-Quran ini kita faham dengan kerangka dalil. Belajarlah Al-Quran, fahamlah sebenarnya macam mana salah faham. Kemudian kalau kata ilmu fizik membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, menurut ulama fizik. Jadi fizik pada zaman dulu buktikan kewujudan Allah dengan cara faham mereka. Fizik zaman sekarang buktikan kewujudan Allah dengan cara faham mereka. Kita tak tarik Quran kata mesti Quran. Kalau kata Allah istiwa, artinya Allah ada jasad. Tak betul. Tak boleh gunakan ilmu-ilmu yang ilmu sains dan penemuan sebagai alat, sebagai asas untuk tafsirkan Al-Quran. Quran dan khitabul wahyi atau khitabud din kekalkan seperti seadanya. Sebab itu kita dakwah kepada salafus salih, kembalikan kefahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salafus salih. Bukan kita menolak ilmu yang baru, tetapi kita kata bahawa kefahaman agama yang ada pada zaman sudah sempurna. Ilmu baru kita terima dalam kerangka sekadar ilmunya, sesuai dengan kemampuannya. Dan semua ilmu ada limit, dihadkan kajian dia. Ilmu sains dihadkan pada sekian dan sekian. Ilmu tajwid hadnya sekian dan sekian. Ilmu kalam yang tak ada had. Ilmu kalam ni satu ilmu yang kalau saya belajar kata memang dianggap dia tak ada limit. Sebab dia fikir dia tak ada bukti. Bila tak ada bukti ni tak ada limit lah. Kalau ilmu sains dia berdasarkan kepada pembuktian. Data tak cukup, tak ada eksperimen, tak boleh kaji. Ilmu sains sampai sekarang tak pernah kaji tentang roh. Betul? Ada tentang roh? Ada. Sampai ilmu sihir pun sains tak percaya. Betul? Ilmu sains sampai sekarang tak boleh kaji apa dia sihir. Ilmu sains tak ada kaji. Limit ada, dia ada limitnya. Ilmu kalam tak pernah bagi limit pada diri dia. Ilmu kalam ilmu yang betul untuk segala perkara, Khalik dan makhluk. Allah pun terikat dengan kaedah kalam, makhluk pun terikat dengan kaedah ilmu kalam. Dan tidak ada limit sama di dunia atau di akhirat. Akhirat pun tak boleh terima Allah melihat wajah Allah sebab tak terikat, tak logik. Sebab ilmu, benda yang kita putuskan ni adalah khat'i, Khalik dan makhluk, dunia dan akhirat. Dan tak ada limit untuk alam ghaib atau alam syahadah. Kalau Allah pun tak bagi, dia boleh jangkau macam mana dengan. Sebab itulah ilmu, kaedah-kaedah ni ditolak daripada awal oleh ulama salafus salih. Tak payah nak cek lah betul tak betul. Kajian dan juga bahan kajian dan cara ilmu itu dibentang juga adalah tertolak sejak daripada awal. Itu manhaj yang betul. Bukan kita pergi duduk
sikit-sikit untuk betulkan ilmu kalam. Betulkan ilmu kalam. Sebab tu sekarang ada kalam 3.0. Ada sahabat-sahabat kita. Kalam 1.0 dah gagal. Jauhar dengan arat. Ni diperkenalkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, dan diguna pakai hatta oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gagal dalam ilmu sains. Kalam 2.0 yang diperkenalkan dah diperkenalkan awal lah oleh golongan falsafah awal, tapi di dalam falsafah Islam ni, orang Islam yang mula bawa benda ni balik adalah Ibn Sina dan sebagainya. Gagal. Fakta dia berkaitan dengan berkaitan dengan sains, bahawa illah hajah manusia pada makhluk itu pada imkan, dalil mungkin, wajibul wujud yang memungkinkan wujud. Bukan kata tak betul, betul pun. Asalnya semua benda gantung pada Allah. Allah tu wajibul wujud, yang lain memungkinkan. Asasnya betul. Tetapi adakah akidah dan iman kita terletak pada itu sehingga iman kita sah, sehingga kita tahu perkara tersebut? Al-kalam kata tak sah. Selain orang tak tahu jauhar. Alam ni semuanya jauhar. Jauhar dan ada arat. Tiap-tiap jauhar ada aratnya. Arat bergantung pada jauhar. Siapa tak faham benda ni, dia iman tak sah. Yang awal lah, bukan Asy'ariyah tak kata macam tu. Asy'ariyah tidak terima. Tapi sebagian Asy'ariyah masih terpengaruh dengan kaedah yang asal. Asy'ariyah kata ada benda wujud, tapi boleh isbatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang wujud, asalkan jangan berjauhar. Jadi ada sifat Allah mendengar, tapi sifat mendengar, melihat dan sebagainya, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, boleh isbatkan pada Allah. Dengan syarat jangan isbatkan jauhar ataupun arat pada Allah SWT. Dia tak kata arat, walaupun sifat. Jadi sifat apa? Sifat ma'ani. Ma'ani artinya dia bukan isbatkan secara hakikat. Apa beza salafus salih dalam memahami sifat? Allah berkuasa selayaknya bagi Allah. Kuasa Allah tu hakiki. Allah mendengar secara hakiki selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat secara hakiki selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul Allah lihat, betul-betul Allah dengar. Macam mana selayaknya bagi Allah kita tak tahu macam mana. Semua perkara. Tapi bagi ahli kalam, mereka boleh terima sifat tersebut dengan syarat sifatnya ma'ani. Mesti sebut Allah mendengar, tapi bukan dengan telinga. Mesti sebut. Kita pun tak cakap macam tu, tapi kita jangan tak payah sebut benda tu pun. Selayaknya bagi Allah. Cukup. Kenapa nak tambah kait yang tak disebutkan oleh syarak? Kenapa nak tambah perkataan Allah melihat tanpa dengan mata? Allah bercakap tanpa bersuara. Allah bercakap tidak berhuruf. Kenapa nak tambah benda ni? Sebab mereka bina akidah mereka atas dasar jauhar dan arat. Dan Allah tak boleh ada jauhar, tak ada arat. Waktu Mu'tazilah kata tak ada sifat, terus arat ni sifat lah. Tolak semua sifat. Bab yang mereka sepakat tak terima Allah ke atas, sepakat semua. Betul bezanya. Betul kita kata kita perlu jujur juga. Asy'ariyah yang awal tak cakap macam tu. Mereka agungkan nas. Mereka cuma bincang bab yang nak berdebat dengan ahli kalam yang lain, atau berdebat dengan ahli falsafah. Tapi dalam bab ayat-ayat berkaitan dengan istiwa, berkaitan dengan ayat Allah di atas, mereka sepakat ijma' terima. Sebab pada asalnya terjunnya mereka dalam bidang ini adalah untuk jawab balik syubhat sana. Tapi kita dah gagal. Penghujungnya, bila ilmu berubah, ahli saintis ataupun orang yang belajar ilmu jauhar arat ni dah tinggalkan ilmu arat. Yang sangkutnya siapa? Ahli kalam. Saintis dah tinggalkan benda tu lama dah, kata tak logik. Yang tinggal ahli kalam, sebab mereka kata qat'i. Apa kesangkutnya? Mereka kata, formula kami takkan salah. Ayat Quran Sunnah pun kena rujuk pada kami, takkanlah nak salah. Mereka bergantung pada formula ini kerana nak letakkan akal kat depan, nak raikan ilmu sains yang ada pada zaman tersebut. Bila sains sifatnya berubah, saintis memang tak kisah pun tinggalkan. Benda yang agak salah, dia tukar pada fakta baru, kajian baru, ada eksperimen baru, tunjuk yang mana betul. Saintis tak ada masalah, dia tak pernah kata qat'i, dia kata betul pada zaman tu. Dan saintis dah tinggalkan. Yang terperangkap sekarang adalah
al-kalam. Kerana mereka mewajibkan Quran dan sunnah dan pemahaman terhadap agama dan usuluddin terbaik kait rapat dengan kaedah tersebut. Betul, nanti daripada ulama sebut, kita bukan tolak akal. Tapi anak selalu sebut, orang ramai yang marah. Tapi kaedah kalam tak masuk akal. Dah 20 tahun dah sebut. Anda ingat start nak sebut ni? Ilmu kalam tahun 2004. Ya, Ana start ketika Ana ingat lagi masa usrah, masa usrah 2004. Ana cakap benda tu, ada ustaz yang marah. Yang ingatlah Ana start cakap benda ni sejak 2004, sekarang 2024. 20 tahun tepat. Bukan masalah kita tolak akal, tapi kaedah kalam tak masuk akal. Untuk wajibkan orang percaya je, bolehlah. Tapi kalau orang yang kritis belajar dan persoalkan, mereka tak boleh terima. Tak boleh terima. Balik mula. Balik semula pada tajuk ruh. Wal haqqu anna al insana ismun lahuma. Yang betulnya kalimah insan ni musammanya apa? Bila jasad dan roh bersama. Kita sekarang insan tak insan? Manusia tak manusia? Manusia. Kalau kita kata, ni tangan orang ni. Orang tu. Tengok contohnya kita nampak kat tepi jalan ada tangan putus. Alhamdulillah. Nampak kita kata, ni tangan orang ni. Elahnya apa? Kerana orang. Bukan maksud tangan tu orang lagi. Itu dah mayat dah. Atau tangan yang terputus. Orangnya mungkin kat hospital, orangnya mungkin dah meninggal kat kubur sebagainya, jumpa tangan. Qarinah menunjukkan bahawa maksud kita adalah jasad. Kadang-kadang maksud kita roh. Maksud kita adalah roh. Roh artinya orang kata, kat kubur ni orang ke apa? Ada orang. Mana ada? Tanah yang tinggal. Ada dua orang kat sini. Maksudnya ataupun orang merujuk pada hantu. Qarinah ni kan cerita apa sekalipun. Kalau maksud ini segi bahasa saya dah kata dah. Nak test sekejap. Hantu ada tak ada? Yang ikut kuliah Hana ni, hantu semua ni yang alhamdulillah yang ikut. Hantu ada ke tak ada dalam Islam? Tak ada. Jangan dah belajar akidah duk percaya hantu lagi. Hantu tak ada. Yang ada syaitan. Yang ada syaitan, yang ada jin. Hantu ni kenapa tak ada? Sebab hantu dia kata roh tu. Bila percaya ada hantu, cari reincarnation. Bahawa roh tidak pergi ke alam roh, tapi roh masih lagi duduk di dunia ni, masih merayau, perlukan pada makanan, kena buat majlis makan bagi dia. Dan itu pun asal wujudnya majlis-majlis yang ditolak, betul, dimusuhi oleh ulama dakwah pada zaman dahulu. Sebab itulah dibuatkan topekong, letakkan muka, letakkan gambar orang tu bagi makan minum, sebab dia percaya roh. Mak bapak letakkan tempat. Ada masyarakat yang mesra dengan roh. Bila masyarakat Hindu dan Buddha ni yang adanya kepercayaan Taoism mengagungkan mak ayah, mereka mesra dengan roh. Tak apalah roh mak ayah duduk sini minta keberkatan pula, pergi sembah roh pula. Ada masyarakat tak mesra, hantu dia mesti jahat. Walaupun ada masyarakat yang tak mesra dengan hantu lah istilahnya, roh. Hantu mesti jahat. Ada masyarakat ada hantu baik. Betul, merahmati ayah. Ini semua kepercayaan karut. Semua kepercayaan karut. Barakallahu fiik. Jadi kita Islam, dalam Islam tidak ada istilah hantu. Tak ada istilah roh. Roh urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita takkan tahu apa. Jadi yang orang nampak tu apa? Yang orang nampak cakap jin ke syaitan tak apa. Sebab apa kita sebut begini? Ada orang kata itu bukan roh, tapi qarin dia. Jin ni tinggal semua ni. Tak payah sebut benda yang Allah tak sebut, Nabi tak sebut. Nak kata qarin lah apalah, tak payah kaitkan. Apa nampak tu? Syaitan. Senang. Nampak tu adalah syaitan. Nak kata qarin dia ke tak qarin dia ke, jin juga. Kan? Jin juga. Kalau nak terima sekalipun, tapi kita tak nak terima sebarang maklumat berkaitan dengan perkara ghaib kecuali daripada syarak.
Jadi kita kata, adakah hantu ni qarin? Tak payah sebut. Wallahu a'lam. Hantu tidak wujud. Jin ada tak? Ada. Jadi kita tak menafikan ada orang nampak, ada orang dia nampak penampakan. Kan? Ada kemungkinan tak? Ada mungkin. Memang jin boleh berupa pun. Kita tak nafikan wujudnya kisah-kisah begini. Tapi kita tak nak mafhum hantu yang ada dalam masyarakat kita dibawa masuk dalam Islam. Hantu maklimah. Anak selalu sebut, orang yang meninggal kerana melahirkan anak adalah orang yang syahid akhirat. Betul? Sampai ke orang Melayu jadi apa? Pontianak. Yang mana meninggal sebab lahirkan anak jadi Pontianak. Tak naya ke? Menangis je. Menjerit, menangis. Yang kedua, kalau syaitan, kalau kita, benda ni bahaya kat mana? Aib orang meninggal. Katalah orang tu meninggal. Lepas tu hantu tu buat jahat. Hantu kalau kacau orang. Apalah amalan dia dulu sampai roh dia tak tenang. Ada tak perkataan begini? Ada. Tiba-tiba hantu meninggal tak habis lagi. Hantu dia kacau orang lagi. Jadi apalah salah, apalah dosa dia buat dulu sampai roh tak tenang di sana. Betul tak? Kataan begini yang kita tak nak dengar. Dia kalau tak kena kat kita tak apa. Kalau kena kat ayah kita, baru tahu penting tak pentingnya belajar akidah. Kena kat ayah kita baru kita sedar. Baru kita tahu pentingnya kita faham dengan yang betul. Rupanya percaya dengan hantu. Tiba-tiba dia berupa macam ayah kita pergi buat apa-apa. Kita yang hidup terasa tak? Terasa. Sebab tu buang habis kepercayaan begini. Baik, seterusnya. Muka surat 211. Dalil bagi pendapat ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat dan dalil dan akal. Kenapa dah masuk dalil lah? Okey, kita masuk. Ada yang tertinggal. Terjemahan. Ini dah masuk tajuk lain. Tapi okey, kita bacalah apa yang diterjemahkan. Dalil bagi pendapat ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat dan dalil akal. Betul, baru buat titik. Titik dua artinya belum masuk tajuk lagi. Ini baru masuk tajuk. Nafsu adalah jisim yang berlainan dengan jisim yang dapat dilihat. Anda baca bahasa Arab ya, insya-Allah. Nanti kita rujuk balik pada terjemahan. Walladhi yadullu alaihi alkitab wa sunnah wa ijma'us sahabah wa adillatul aqli. Seperti terjemahannya. Apa yang dibuktikan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat dan dalil akal. Artinya ceritanya baru masuk sekarang. Ikut terjemahan macam pendapat ini macam yang kita bincang tadi. Sebenarnya tak ada kaitan pun. Sekarang masuk tajuk baru. Apa yang ditunjukkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' sahabat dan juga dalil-dalil akal bahawa ini tafsir yang dipakai oleh ahli sunnah pada suatu ketika dahulu. Betul kata? Betul sekadar dalam ahli sunnah sedang menerima ta'rif ilmu kalam dengan kadarnya. Dikatakan ambil dengan kadarnya tak salah. Tapi sama sekarang terbukti ambil sikit pun ilmu kalam salah. Okey, kita tengok. Anna an-nafsa jismun mukhalifun bil mahiyati li hadzal jism al-mahsus. An-nafs atau roh ini, ana tafsirkan dengan roh, adalah jisim yang berbeza dengan jisim yang dapat kita rasa. Jisim yang dimasukkan dalam ilmu kalam tidak semestinya, walaupun nak sebut tadi jisim, kita nak rad, kita sebut gitu, tapi maksud mereka jisim, kita ada jisim ada dua. Satu jisim yang mahsus, satu jisim ghair mahsus. Artinya roh itu adalah tersendiri, berbeza dengan badan ini. Jadi ada dua entiti yang berbeza. Roh lain, badan lain. Wa huwa jismun nuraniyun ulwiyun. Roh ni apa? Atau nafs, jisim
Mana dia ada entiti sendiri. Nuraniyun, tercipta daripada nur, pun tak ada dalil. Sebab itulah kita nak rad dalam bab seperti yang nak sebut. Kalau suatu pandangan yang tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah dan tak dibincangkan oleh salafus salih, tak berlaku ijma' padanya, dibincang kemudian masalah khilaf itu khilaf ilmiah dengan kadarnya. Tak payah nak pergi bergaduh. Tak payah. Kita cuma fahamkan qaul tersebut ialah qaul yang disebutkan dalam kitab-kitab dahulu, dan dia bukanlah qaul yang perlu kita. Dia orang kalau cipta kalau kamu tak percaya roh tercipta daripada nur, dia katakan bukan ahli sunnah tak. Dia tak ada kaitan sunnah tak sunnah. Yang membezakan kita dengan mazhab ahli bid'ah ialah perkara akidah yang telah ada dalil Al-Quran dan Sunnah dan berlaku ijma' padanya. Kemudian ada orang yang mukhalafah, ketika itu kita hukumkan sebagai ahli bid'ah. Tapi persoalan yang tak pernah timbul pada zaman dahulu dibincangkan kemudian, kita cek betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita tolak, contohnya kita terima Tauhid 3 bukan kerana ianya datang dari siapa-siapa, tapi kerana dia sesuai dengan ayat Al-Quran, pembahagiannya betul dan memudahkan kita terima. Terima. Jadi ada perkataan Tauhid 3 itu disebutkan secara istilah pada zaman kemudian. Tapi usulnya ada dalam syara'. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rububiyah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Al-Asma' wa Sifat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Al-Uluhiyah. Dan ini berkaitan dengan Allah. Allah kata, aku bahagikan surah Fatihah pada dua. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Jadi untuk Allah, ilmu Tauhid bahagikan pada tiga. Rububiyah, Asma' Sifat dan Al-Uluhiyah. Dari situ baru kita kembangkan lagi. Dalil berkaitan dengannya. Semua berkaitan dengan perbuatan Allah, masukkan dalam rububiyah. Semua berkaitan dengan nama-nama sifat Allah, asma' sifat. Asma' dan sifat. Semua berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan hak Allah, kita masukkan dalam Tauhid Al-Uluhiyah. Jadi Tauhid 3 ni tidak lebih daripada letakkan kategori atau tiga tajuk besar. Tiga tajuk besar perbincangan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak, Tauhid 3 ni tidak, pembahagian Tauhid 3 adalah hanya untuk memudahkan kita dalam mengkaji tentang ilmu Tauhid. Baik. Wa huwa jismun nuraniyun ulwiyun. Jisim atau satu entiti yang tersendiri, nuraniyun, tercipta daripada nur, atau bukan benda yang mahsus lah, benda nurani. Ulwi, maksudnya ulwi yang tercipta di atas. Kalau ardi ni tercipta, badan kita tercipta daripada tanah, manakala ruh tercipta di langit, menurut atau tercipta dari atas. Khafifun, ringan. Hayyun, hidup. Mutaharrikun, bergerak. Baca je lah, tak payah terjemah sangat. Saya baca je. Yanfudhu fi jawharil a'dha. Dia kontrol dalam anggota manusia. Okey. Wa yasri fiha sarayanil ma'i fil wardi. Dan dia duduk dalam badan macam mana adanya air dalam bunga. Dalam bunga tu ada tak unsur air dalamnya? Ada. Katanya yang kita nampak bunga, sebenarnya dalam tu ada cecair. Kalau tak layu lah. Jadi yang kita nampak hanya bunga. Ini contoh yang diberikan. Seperti dia bergerak dalam badan, seperti adanya air dalam bunga. Wasaryanud duhni fi zaitun. Begitu juga seperti adanya minyak dalam buah zaitun. Kita nampak buah zaitun, tapi dalam dia ada minyak. Wan nari fil fahmi, dan adanya api dalam arang bara tu. Nampak bara, tapi dalamnya ada api. Famadamat hadhihi al-a'dha'u salihatun فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية
فإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدني فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. Okey. Selagi dia berfungsi, selagi anggota-anggota ini berfungsi dan menerima berfungsi sesuai dengan fungsinya dalam badan ini, dan badan ini wa baqiya zalikal jismul latif sariyan fil a'dha, dan jisim iaitu roh itu ada selagi roh ni ada dalam badan dan memberi kesan kepada anggota badan tersebut, boleh rasa, his, dia boleh bergerak dengan kehendak. Artinya selagi badan kita ni boleh bergerak, ada pegang masih ada rasa dan bergerak dengan kehendak sendiri, maksud kita masih hidup. Wa iza fasadat hadhihi bisabab istilah akhlaqul ghilza 'alaiha, dan bila rosak, bila sakit atau rosak sehingga badan tidak berfungsi, wa kharajat an qabul tilkal athar, dan tak boleh lagi terima, badan pun pegang dah tak rasa, macam orang tu mati orang yang stroke, mati separuh badan, badan pun tak, anggota badan tak boleh bergerak, dia tak terima, dia pegang pun tak rasa, bergerak pun bukan dengan kehendak, bukan dikontrol, faraq ruhul badan, macam roh tu dah terkeluar pada badan tersebut, wan fasala ila alim arwah, dan pergi kepada alam roh. Takrifan ini takrifan yang kita baca saja, kita baca, diterima pada satu ketika dahulu. Zaman sekarang orang boleh pisahkan lagi. Kata air itu tak boleh pisah pada ward. Sekarang kita boleh tahu berapa banyak kandungan cecair yang ada dalam bunga. Ilmu sains membuktikan bahawa apa yang diambil, yang disebutkan dulu betul adalah salah. Jadi kita kata roh ni apa? Jawapan pada ringkas Allah, wallahu a'lam. Tak payahlah bagi takrif. Roh, apa takrifan dia? Roh. Kan senang. Badan, jisim dan roh. Jadi cara betulnya bila tanya tentang roh, tak payah bagi takrif. Yang wajibkan takrif ni apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam lagi. Hentam puas. Kerana ilmu kalam, ilmu mantik. Ilmu mantik katanya satu istilah takkan difahami kecuali diberikan takrif. Mesti bagi takrif. Jadi kita tak terikat pun dengan benda yang difahami dengan jelas, tak perlu bagi takrif. Benda yang tak mungkin difahami pun tak payah bagi takrif. Kaedah yang mudah. Benda yang difahami dengan jelas, tak payah bagi takrif. Betul tak? Sebut je orang faham, tak payah takrif lagi. Ma'ruf. Al-ma'ruf la yu'arraf. Kata ulama, benda yang orang dah tahu, buat apa nak takrif lagi? Apa susah-susah takrif? Benda orang dah tahu, clear. Takrif tu menyebabkan dia jadi tak clear. Kalau benda yang satu lagi, benda yang memang tak mampu ditakrifkan, buat apa bagi takrif? Fungsi kat mana? Fungsi takrif adalah memperkenalkan sesuatu yang mampu ditakrifkan. Orang tak kenal, bila disebut takrif, dia mampu mendekatkan seseorang pada ilmu. Jadi kita gunakan ilmu mantik pada tempatnya. Takrifan mantik itu penting, tak syak. Kita terima mantik, cara takrif mantik tersebut, takrif jami' dan mani'. Tapi tak semua benda mesti dengan takrif. Berkaitan dengan ruh, penghujungnya, kalau kita buat tesis, wajib kena nukilkan juga lah, kena nukil, kena kritik lah sekali. Penghujung natijahnya apa? Wallahu a'lam. Okey, yang penting Syekh nak isbatkan kat sini, panjang-panjang saya cerita, kita kat sini kita kata takrifan ini kita tak katakan ianya takrifan yang sahih. Tetapi Syekh nak beritahu roh itu, roh ni dan jasad dua benda berbeza. Roh ada kewujudannya tersendiri, jasad ada kewujudannya yang tersendiri. Ini sahaja yang Syekh nak sampaikan. Sebab tu Syekh bawakan takrif yang takrif ini. Hakikatnya Syekh nak beritahu roh itu ada sendiri dan jasad itu ada tersendiri. Jadi roh boleh terpisah daripada badan. Roh tu boleh terpisah daripada badan. Okey, dalilnya apa? Wad dalilu ala dhalika qauluhu ta'ala. Dalil bahawa roh itu
ada kewujudan tersendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan atau mematikan jiwa-jiwa hina mautiha, ketika dia sedang mati. Allah wafatkan sebahagian jiwa-jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang tak mati ketika tidurnya. Baru kita faham, oh rupanya mati pertama tu adalah tidur. Maksud Allah, Allah yang mematikan, mewafatkan seseorang, nafs seseorang ketika dia sedang mati. Mati kenapa lagi dia sedang mati? Dia sedang tidur. Dan Allah juga yang tidak mematikan orang ketika tidurnya. Artinya Allah menamakan tidur sebagai mati. Waktu dia kata tidur dia al-mautus saghir. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah SWT tahan ruh yang ditetapkan bagi kematian, dan Allah lepaskan ruh yang lain kepada tuannya pada waktu yang ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu merupakan tanda bagi orang-orang yang berfikir. Okey. Jadi sekarang Allah sebut roh itu Allah Subhanahu wa taala mematikan. Kat mana tempat yang kita gariskan? Allah sebut fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah SWT memegang roh yang ditetapkan bagi tuannya kematian. Jadi masa kita tidur tu, roh kita keluar tak keluar? Okey. Masa orang mati, roh keluar tak keluar? Sepakat. Dah mati kan? Tak ada roh dah. Okey, kalau orang tidur ni, dia masih bergerak lagi. Dia masih bercakap, tapi dia tak faham apa dia cakap, betul? Dia faham ke alam dia lah. Dia tengah mimpi apa, dia menjerit contohnya kan. Tapi dia tak kontrol perbuatan dia, betul? Okey. Masa tu roh ada ke tak ada badan dia? Masa tidur ada roh tak? Ada roh, tapi tidak sempurna. Ada roh tapi tidak sempurna. Sebahagian rohnya, mana roh ni, kalau keluar sempurna, mati. Kalau kena, ada kadar dia. Ada roh yang bila dia keluar, roh itu dia akan menyebabkan tuan dia hilang kesedaran. Dia tertidur. Kalau dikeluar keseluruhan, dia akan mati. Sekarang ni Allah sebut, bila seseorang itu Allah nak matikan seseorang ketika tidur dia, Allah cabut dengan sempurna, Allah pegang roh dia. Fayumsik. Allah pegang saja malaikat lah. Kerana dalam ayat lain kita sebut dah. Kita dah bincangkan sebelum ni. Kalau sebut Allah pegang dalam roh dia saja malaikat. Sebab apa? Kenapa disebahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah yang memerintahkan. Sebab Allah yang memerintahkan. Baik. Takwil ke? Takwil ke? Ini nama tafsir. Nama tafsir. Tidak menafikan sifat, tetapi memahamkan konteks. Itu tafsir. Contoh, bila orang kata semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata wajah kat sini artinya zat Allah lah. Tafsir ke takwil? Tafsir lah. Kalau orang tak nafikan, sebab ada sunnah, bukan kita kalau orang sebut semua binasa kecuali zat Allah, kita khilaf tak? Tak khilaf pun. Khilaf pada kita adalah bila orang tu menafikan sifat wajah bagi Allah. Tapi kalau dia kata kami maksudkan situ memang Allah ada wajah, tapi ayat sini artinya semua binasa kecuali zat Allah. Maksudnya zat lah, sebab al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat. Kalam pada sifat macam kalam fi zat. Betul tak? Betul lah tu. Jadi kita sebab tu kalau kita faham kaedah kita tak masalah pun. Dia orang nak nukilkan, nak katakan Allah istiwa atas arasy, artinya kemudian tafsirkan bahawa Allah tu berkuasa, tak ada masalah pun. Asalkan jangan nafikan sifat istiwa.
Sebab tu dalam bab orang yang mewajibkan takwil atau mengatakan perlu takwil, kenapa perlu? Sebab dia kata mustahil Allah bersifat dengan sifat tersebut. Tapi bagi orang yang memahamkan konteks, kemudian dia tidak menafikan sifat asal, itu tafsir. Secara tafsir kalau orang sebut, Ustaz tu syarah-syarah berkaitan dengan semua binasa kecuali zat Allah. Dia tak kata wajah Allah, dia kata zat Allah. Betul tak? Betul lah. Allah tak binasa. Selain daripada Allah binasa. Betul lah. Macam saya sebut lah. Kejap lagi kita makan kat bawah. Contohnya lah. Kita makan kat bawah. Kata Kemal ikut tak? Kemal juga naik kan. Kemal ikut. Saya kata insyaAllah muka saya first kali. Dalam konteks perkataan dia kita faham. Dia sebut muka. Muka tu hanya mewakili diri dia. Atau kata nama saya, kadang-kadang apa sebutkan nama saya. Ikut tak? Nama saya atas sekali. Artinya dia nak ikut. Jadi konteks kita faham. Kita tahu. Dia maksudkan dia hadir. Tapi kalau ceritakan dengan lebih detail, dia ada nama tak ada nama? Ada. Dia ada muka ke tak ada muka? Ada. Khilaf kita dengan golongan Mu'attilah yang nafikan sifat adalah Mu'attilah mereka tak terima sifat tersebut. Tak terima sifat. Jadi mereka akan cari asar, cari kitab tafsir dan mana-mana sekali pandangan yang menafsirkan satu ayat mengikut konteks dan menjadikan itu sebagai alasan bahawa salaf dulu pun takwil. Sedangkan salaf yang dimaksudkan tu pada tempat yang lain mengisbatkan sifat tersebut. Contoh kata, Ibn Abbas takwil ayat sekian dan sekian. Habis pada ayat lain Ibn Abbas isbatkan, tak ada masalah, tertafsir lah tu. Bila faham benda ni, kita tak rasa terkejut lah. Kadang-kadang jumpa dalam tafsir, ayat Quran ni salah kata zat Allah. Contohnya kan, kasih zat tak ada masalah pun. Tapi bila kita terpengaruh dengan kaedah kalam, mereka bila ditafsirkan sifat dengan mana-mana konteks, mereka tengah tengok salaf pun takwil. Sebenarnya salaf tafsir. Clear? Tafsir tidak menafikan sifat yang asal. Takwil yang dilakukan oleh kalam adalah ubah makna atau tak terima makna yang asal, bagi makna yang lain. Walaupun pada asalnya takwil itulah sifat takwil. Tapi kita nak bezakan antara maksud takwil yang pada bahasa asal dengan takwil yang dibuat oleh ahli kalam. Sebab tu ahli kalam tak boleh terima Allah istiwa di atas arash. Dia tak boleh terima. Tapi bagi ulama yang terima, dia boleh terima. Tapi maksud sebagian ayat dia kata Allah berkuasa. Istiwa itu mengandung makna kuasa. Betul tak? Betul lah. Allah thumma istawa ala arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa atas arash. Dia kata, ayat ni artinya Allah berkuasa atas arash. Betul tak betul? Kita kata maknanya zahir kat sini memang Allah istiwa atas arash. Tapi kalau nak tafsirkan dengan berkuasa, dengan kerana Allah menggunakan nama Ar-Rahman, sifat sebagainya, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Asalkan terima tak terima Allah istiwa atas arash? Terima. Maksudnya, kita hanya khilaf dalam memahami ayat tersebut, tapi bukan khilaf pada akidah. Tidak berlaku khilaf dalam akidah. Clear? Baik. Seterusnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kat sini dalam terjemahan tak disebutkan. Okey, ada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu roh itu dimatikan, disimpan dan dihantar ke alam roh. Maksudnya itulah Allah Subhanahu wa taala disimpan, ditahan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, terjemahan di sini ada ayat yang tertinggal. Baca bahasa Arab dia lah, insyaAllah.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat bagi penuh. Mana dia bukan tertinggal ayat tapi tertinggal perenggan. Syekh syarahkan, Syekh kata dalam ayat di atas disifatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mematikan roh, Allah Subhanahu wa taala cabut roh, Allah Subhanahu wa taala tahan roh. Artinya roh itu ada entiti tersendiri. Roh itu jasad lain, roh tu lain. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian pada ayat seterusnya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi syai'un wa qala ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. Gariskan walau tara إذ الظالمون في غمرات. Okey, gariskan pada wal akhriju anfusakum wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Gariskan pada kalimah akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah kata keluarkan jiwa kamu atau keluarlah ruh. Maksudnya akhriju. Kalimah ruh itu diperintahkan keluar. Akhriju anfusakum, artinya keluarlah ruh daripada badan. Artinya ruh itu entiti tersendiri. Ayat ini mengatakan malaikat menghamparkan tangannya untuk menggenggam ruh. Untuk menggenggam roh dan menyifatkan roh itu dengan keluar dan dikeluarkan. Ia juga memberitahu tentang roh itu diazab pada hari tersebut dan tentang kedatangannya kepada Tuhan. Ini semua cerita tentang roh. Semua dalam ayat yang sama. Seterusnya, wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kamu pada waktu malam. Wafatus sughra. Mati besar ke kecil? Kecil. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Thumma yab'athukum fi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh kepada kamu pada waktu siang. Jadi bahawa roh ini keluar dan roh itu dikembalikan. Roh itu dikembalikan. Dalam ayat ini diberitahu roh itu dimatikan pada waktu malam, diutuskan ke badannya waktu siang, dan malaikat mematikannya ketika maut. Kemudian ayat seterusnya, Ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fafiha wasfuha biruju'i wadkhuli waridha. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah bersama dengan hamba-hambaku dan masuklah dalam syurgaku. Dalam ayat ini disebutkan nafs dan merujuk kepada nafs ini dia kembali pada Allah. Dia diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga dan disebabkan sebab redha. Jadi jiwa tu dan nafs tu ia tersendiri. Okey, kemudian firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat 214, Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, mata mengikutinya. Mata naik ke atas. Nabi kata ruh bila dicabut, mata dia ikut. Maksudnya mata dia tengok roh dia keluar. Cabut daripada bawah ke atas. Jadi roh ni mata akan melihat ke arah roh. Waktu dia terbuka. Dimatikan dalam keadaan dia matanya terbuka. Sebab mata ikut pergerakan roh. Dalam hadis ini dikatakan roh dicabut dan ia diperhatikan oleh pandangan mata. Dalam hadis Bilal, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Qabada arwahakum hina sya' wa raddaha 'alaikum hina sya'. Malaikat mencabut roh kalian dan mengembalikan kalian ketika waktu dia kehendaki. Malaikat cabut dan malaikat kembalikan.
cabut ketika kematian, kembalikan ketika alam barzakh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah. Roh orang mukmin ni dia akan terbang dan bergantung di dalam pohon di syurga. Di perbincangan seterusnya berkaitan dengan roh ni lepas roh seorang mukmin, nasamatul mu'min. Orang mukmin ni sebelum berlakunya kiamat, sebelum dia masukkan ke syurga, kat mana tempat dia? Ini antara asar Rabbul Hadis menunjukkan bahawa roh dia tak masuk syurga lagi, tapi dia berada seperti seekor burung yang terbang di dalam syurga, dan dia hinggap di pohon-pohon syurga. Ini semua adalah dalil bahawa roh itu adalah kalam yang ada entiti yang tersendiri. Okey, kita sambung sikit biar habis tajuk ni. Dalam perbahasan tentang azab kubur akan datang, terdapat banyak dalil melalui percakapan malaikat maut kepada roh, serta ia keluar dan mengalir seperti titisan air mengalir daripada mulut orang yang sedang minum. Orang sedang minum tu bukan orang, bahasa Arab je lah. Perbincangan seterusnya berkaitan dengan lepas ni kita akan bincang tentang azab kubur. Ada perbincangan selepas ni, tak lama lagi, berkira 2 minggu lagi kita bincang tentang azab kubur. Kata Syekh, ataupun matan baru, mungkin 2 minggu kot, 2 minggu atau 3 minggu. Matan berkaitan azab kubur akan dibincangkan bahawa malaikat bercakap dengan roh, malaikat kita suruh roh tu keluar, dan roh keluar mengalir seperti mengalirnya air daripada mulut bekas. Kat sini kata orang minum, maknanya bekas. Kathir anha takhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi istiqa. Roh dia keluar dan mengalir sebagaimana air keluar daripada mulut bekas. Jadi kalau contohnya kita letak bekas dalam air dalam plastik, kemudian kita tuangkan, roh tu keluar, roh orang mukmin keluar dengan mudah. Wa annaha tas'adu wa yujadu minha min al-mu'min ka'atyabi rihin, dan roh akan naik dan didapati baunya seperti bau yang paling wangi. Roh tu dia ada sifat dia naik ke atas, dibawa ke atas, dan bau kepada orang mukmin tu rohnya wangi. Wa minal kafir ka'antani rihin, dan daripada orang kafir pula dia dapati busuk. Roh itu dapat bau yang paling, dia bau dengan bau yang paling busuk. Ila ghairi dzalika min as-sifat, dengan sifat-sifat yang lain disebutkan berkaitan dengan ruh. Wa ala dzalika ajma'a as-salafu wa dalla al-aqlu wa laysa ma'a man khalafa siwa dhunun al-kadhibah wa syubha al-fasida allati la yu'aridu biha ma dalla alayhi nusus al-wahyi wal adillah al-aqliyah. Dari sini dalil seperti yang salaf ijma'kan, dan juga dalil akal menunjukkan bahawa roh itu adalah berbeza daripada badan. Inilah dalil. Secara ringkasnya begitu. Tidak ada siapa yang tolak perkara ini kecuali mengikut kesangkaan-sangkaan dan syubhah-syubhah yang tidak berdasarkan kepada dalil wahyu, juga dalil akal. Ada orang dia tak terima wujudnya roh. Roh tu kenapa syarat begini? Tengok balik pada takrifan sebelum ni. Dia kata roh ni apa? Roh ni adalah bila badan bergerak. Bila tak bergerak, artinya roh ni kita benda adami, benda tak wujud. Kita nak bincangkan benda ni kenapa? Golongan sejak pada zaman dulu lagi, golongan ahli falsafah tak terima wujudnya roh. Dia tak kata roh ni entiti sendiri yang ada makhluk sendiri. Dia kata roh ni bila badan tak bergerak, namanya roh. Atau dia kata bila antum tengok balik pada muka surat, Syekh ni, Syekh cerita panjang, dah cerita berapa minggu baru Syekh rad yang awal. Jadi Syekh baru rad qaul yang kita dah bincang beberapa minggu yang lalu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ta'rif roh. Ada yang kata roh ni adalah benda yang adami, bukan benda wujudi. Benda wujudi benda yang memang ada, tersendiri, macam kita bincangkan sekarang. Ada yang kata benda yang adami.
Atau benda tu, ruh tu sebenarnya nama bagi anggota yang sedang bergerak. Kalau dia tak bergerak, hilang sifat gerakan, dia dah kira tak ada roh. Ada yang kata bila cukup sifat yang 4. Unsur air, unsur api, unsur tanah dan juga unsur apa lagi? Udara. Seimbang, dia roh. Bila tak seimbang, dia mati. Bila mati, artinya hilang sifat hidup tu, artinya dia mati. Ada yang kata bila bernafas ada roh, bila tak ada nafas bernafas hidup. Tapi kalau tak nafas tak ada roh. Dia roh ni bukan benda yang ada sendiri. Dia adalah kematian, artinya bila badan tak berfungsi. Jadi bagi mereka roh ini adalah adami, benda yang tak ada, benda yang tidak ada. Roh adalah bila kematian tu apa? Kematian artinya tak hidup. Dia kata kematian tu bukan, kematian dan roh bukan makhluk Allah. Kematian dan juga roh ini adalah sifat untuk benda yang bila berlakunya hilangnya kehidupan. Hilang kehidupan artinya mati. Tapi di sana kata apa? Tak. Roh itu tersendiri. Kematian juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata di hari kiamat nanti, bila semua ahli syurga dimasukkan syurga, ahli neraka masuk ke neraka, dah tak ada lagi dah ahli neraka yang layak untuk masuk syurga, dah last keluar. Allah Subhanahu wa taala datangkan maut dalam bentuk seperti seekor kibas. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Kemudian ditanyakan kepada dalam Sahih Bukhari dia. Ditanyakan kepada ahli neraka, kenal tak kamu apa dia? Ruh. Tanya ahli syurga, kenal tak siapa dia? Dia adalah roh pula. Maut, dia adalah maut. Tanya pada ahli syurga, tahu tak kamu siapa dia? Dia adalah maut. Kemudian Allah perintahkan malaikat sembelih maut. Kemudian Allah isytiharkan, wahai ahli syurga, nikmat kekal selama-lamanya, wahai ahli neraka, azab kekal selama-lamanya. Artinya lepas pada kejadian tersebut tak ada lagi makhluk yang namanya maut. Artinya maut, kematian ini merupakan perkara yang wujud. Betul Allah kata huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Ada sebagian ayat Allah kata Allah mematikan, menghidupkan, tapi ayatnya Allah kata Allah menciptakan kematian. Allah juga ciptakan kehidupan. Artinya dia maut dan hidup adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah. Dia bukan keadaan saja, dia adalah makhluk Allah yang tersendiri. Betul, roh, kalau adalah kematian itu juga makhluk Allah, apatah lagi roh yang disifatkan bahawa dia keluar dan sebagainya. Kenapa? Sebab nak rad kepada golongan yang tak percaya dengan wujudnya roh. Clear? Sebab tu mereka takrifkan roh dengan macam-macam takrif yang ni kerana mereka tidak beriman wujudnya roh sebagai entiti yang tersendiri atau makhluk yang tersendiri. Baik, kita sampai sini. Perbincangan akan datang kita akan sama juga macam hari ini juga. Tapi tadi kita tafsirkan kalimah roh tadi. Akan datang kita bincang tentang tadi kita tafsirkan kalimah insan. Insan tu merujuk kepada jasad ataupun roh. Sekarang ni minggu depan kita bincang tentang an-nafs dan roh. Kalimah an-nafsu dan ar-ruh, apakah maknanya dalam ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Penamaan terhadap kalimah an-nafs dan juga ar-ruh. Tu kita bincangkan pada minggu depan. Alhamdulillah sampai target. Anak target nak habiskan ni cepat-cepat. Tajuk ni lah, nak tak nak syarah panjang sebab dia banyak perbincangan yang kita tak terlalu penting, tidak terlalu penting. Ya? Perlu apa? Mendugakan. Tapi faham kan? Alhamdulillah faham. Baik, ada soalan apa sebelum kita tutup insya-Allah? Soalan. Semua clear? Alhamdulillah. Ustaz Zikri? Boleh? Alhamdulillah. Nah, so macam first time Ustaz Zikri kat ni sahabat Ana daripada Batul Rahmah. Waalaikumsalam. Okey, sampai sini saja. Kita tutup kafaratul majlis insya-Allah.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.